Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 10 Mac 2021. Perkembangan semasa COVID-19. Jumlah kes positif baru di Sabah sekali lagi mencatatkan 2 angka apabila 64 kes direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 53,621 kes. 1 kes kematian dilaporkan di daerah Kota Kinabalu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 64 kes baharu, sebanyak 32 berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 11, kluster sedia ada 15 dan 6 kes dari lain-lain kategori. Sementara itu, jumlah pesakit COVID-19 sembuh dan discharge hospital seramai 121 orang, menjadikan jumlah kumulatif sembuh 52,411 orang. Manakala 584 orang sedang menerima rawatan iaitu 210 di hospital dan 374 orang di PKRC. Bilangan pesakit dalam ICU 19 orang dan 8 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat ini 2,178 orang telah menerima suntikan harian dos 1 menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 14,065 orang. Sejumlah 95% pekerja asing di Sabah yang bekerja dengan 659 majikan telah menjalani ujian saringan COVID-19 menerusi program saringan COVID-19 bagi pekerja asing sehingga semalam. Sebahagian besar pekerja asing yang disaring bekerja dalam pelbagai sektor, antaranya sektor perladangan, perkilangan dan peruncitan. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Sabah Dr. Muhammad Ali India berkata, ujian saringan ini dilakukan secara percuma bermula 15 Disember tahun lalu dikendalikan 98 klinik panel Perkeso yang dibekalkan kit ujian RTK antigen. Kalau ikutkan task force kita ni telah berakhir pada 28 Februari, tapi proses ini masih berterusan sehingga sekarang, dan yang terbaru kita telah mencapai 95% daripada pematuhan saringan RTK antigen di kalangan warga asing ini. Beliau ditemui pemberita selepas operasi penguatkuasaan pematuhan penginapan pekerja di bawah Akta Darurat, Standard Minimum dan Kemudahan Pekerja Pindaan 2021 di 2 tapak binaan sekitar Kota Kinabalu. Di Sabah terdapat 7,578 majikan yang menggaji 115,157 pekerja asing pelbagai sektor. Sementara itu, 1 majikan yang diperiksa dalam operasi semalam didapati belum mendapat sijil perakuan penginapan. Bagaimanapun, majikan tersebut telah mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, manakala 1 lagi majikan tidak pernah memohon sijil pengakuan penginapan dan pernah di kompaun sebelum ini. Menteri Bertanggungjawab Menjaga Hal Ehwal Perburuhan, Datuk Yaakob Khan berkata kesalahan termasuklah gagal menyediakan penginapan selesa mengikut ketetapan dan kapasiti yang ditentukan. Kita bagi tempoh 14 hari. Kalau tidak, kita boleh mengenakan kompaun sehingga RM100,000. Kalau naik sampai ke mahkamah, denda RM200,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Operasi dilaksana di bawah Akta Darurat Standard Minimum dan Kemudahan Pekerjaan Pindaan 2021 akan terus dilaksanakan sehingga Ordinan Darurat Akta 446 Pindaan 2021 tamat. Operasi bersepadu dilaksana 20 pasukan terdiri penguatkuasa JTK, Perkeso, pihak berkuasa tempatan, CIDB serta Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Setiap daerah digalakkan untuk menerbitkan majalah dalam usaha mempromosi suku kaum masing-masing kepada masyarakat luar. Oleh itu, pemimpin tempatan diharap dapat memberi sokongan terhadap inisiatif berkenaan. Eventually itu bergantung kepada inisiatif masing-masing. Dan saya harap dia akan mendapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin tempatan lah. Kerana bila kita bercakap pasal menerbitkan majalah ini, dia lebih kepada mempromosi dan mendidik orang lain mengenai adat suku kaum di tempat mereka sendirilah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Majalah Adatku Inforama Mahkamah Anak Negeri Pinampang di Pinampang. Banyak cerita di sana tentang adat resam kaum Kadazan Dusun.
di Penampang. Tapi bukan saja di Penampang kita tumpu, tapi di lain-lain daerah juga yang kita buat. Nanti seperti daerah Kota Murudu, Ranau, Tambunan, dan Tatana di Purapenyu. Polis Sandakan mengeluarkan 115 notis kompaun dalam operasi khas kesalahan bunyi bising exhaust di daerah itu sejak 1 Mac hingga kemarin. Sebanyak 70 kompaun melibatkan kereta dan 45 lagi terhadap penunggang motosikal. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata antara kesalahan dikenal pasti ialah mengubah suai egzos kenderaan sehingga menyebabkan bunyi bising yang mengganggu ketenteraman awam dan pencemaran bunyi. Menurutnya 3 daripada 5 buah motosikal yang dirujuk kepada Jabatan Alam Sekitar untuk ujian tahap kebisingan egzos didapati melanggar Peraturan 4/2 Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling. Mereka yang telah mengubah exhaust kenderaan mereka boleh dikenakan kompaun di bawah kaedah kenderaan bermotor pembuatan dan pembinaan iaitu di bawah peraturan 103 dan 109. Itu kompaun boleh semaksimum RM300 dan tidaklah kena penjara sebagaimana yang diwairalkan di media-media sosial. ACP Muhammad Azhar ditemui media di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Operasi turut melibatkan Jabatan Pengangkutan Jalan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dalam kawasan Dun Lumadan diharap dapat membantu kerajaan menyampaikan maklumat tepat mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Wakil Rakyat Lumadan Ruslan Muharram berkata peranan JPKK penting dalam memberi kefahaman kepada rakyat yang masih belum memahami sepenuhnya atau meragui keberkesanan suntikan vaksin. Menurut Ruslan, masyarakat juga seharusnya menyokong pelaksanaan program tersebut bertujuan membantu rakyat terhindar daripada jangkitan virus COVID-19. Kalau rakyat itu sendiri tidak akan menyaut suruhan kerajaan, itu adalah salah satu usaha kerajaan sia-sia. Jadi kita mengharapkan kepada JPKK ini akan menjelaskan kepada rakyat di bawah jagaan mereka apa itu vaksin, kenapa kita akan disuntik dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan watika pelantikan JPKK kawasan N34 Lumadan di Beaufort. Seramai 49 JPKK menerima watika pelantikan masing-masing dalam majlis ini. Dalam majlis berasingan, Ruslan memberitahu kawasan berhampiran tebing Sungai Padas akan dinaik taraf menjadi kawasan tempat letak kereta bagi mengatasi masalah kekurangan tempat letak kereta di kawasan Beaufort Jaya Baru. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan di kawasan berkenaan bersama Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Beaufort, Muhammad Ainul Muhammad Dun dan Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Beaufort, Pengiran Ismail Pengiran Osman di Beaufort. Program penyerahan bersepadu bantuan prihatin nasional BPN 2.0 bagi penerima yang tidak memiliki akaun bank di Dun Senalang akan diadakan di Dewan Masyarakat Semporna hari ini bermula 9 pagi hingga 5 petang. Sehubungan itu, Pegawai Daerah Semporna Suhaimi Elip menasihati para penerima yang layak agar datang lebih awal dengan mematuhi prosedur operasi standard bagi memastikan kelancaran majlis berkenaan. Menurut Pegawai Daerah Semporna Suhaimi Iji, program ini dijayakan bersama Pejabat Daerah, Kementerian Kesihatan Malaysia, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Simpanan Nasional serta dibantu pasukan keselamatan pelbagai agensi. Pengagihan ini dibuat secara teratur, tidak terlalu kelang kabut dan secara tidak langsung kita mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Dewan Masyarakat Semporna. Sementara itu, semalam para penerima bagi Dun Sulabayan menerima bantuan masing-masing di Dewan Terbuka Kampung Galam-Galam, Pulau Bumbum. Kemarin program serupa berlangsung di Dewan Masyarakat Semporna bagi penerima bantuan dari Dun Bugaya. Sangat-sangat okey lah. Sangat-sangat mudah untuk kami kira berurusan. Ya, tidak konbeng. Saya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih karena kami diberi
Kalau orang begini bantuan dengan saya punya anak begini keadaannya ya. Jadi makasihlah semuanya. Kita berterima kasih kepada pihak PMS yang telah datang untuk mencari penerima-penerima yang tanpa akaun ini. Saya dipahamkan sepatutnya proses pemberian BPN ini sudah ditutup pada 25 Februari yang lalu. Jadi berbanyak terima kasih. Penghantar makanan di negeri ini dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Pada masa sama, pemandu kenderaan dinasihatkan memberi laluan kepada kenderaan ringan seperti motosikal yang digunakan oleh penghantar makanan. Kita juga harus memberi pesanan kepada pemandu-pemandu kereta ini, khususnya jentera berat, supaya berhati-hati melihatlah motor ini. Jangan kita anggap kita besar, kita lanyak yang kecil. Jadi kita berharap kerjasama di antara kita semua. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Haji Muhammad Hamsan Awang Supain ditemui media pada program bersama penghantar makanan di Sandakan. Program dianjurkan Yadim Sabah. Sementara itu, Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Haji Ongki memberitahu pihaknya menyasarkan 1,000 penghantar makanan di seluruh negeri menerima manfaat hasil program dilaksanakan. Kita sudah laksanakan aktiviti ini di KK dan hari ini kita berada di Sandakan. Kita mensasarkan akan memilih beberapa lagi bandar di Sabah sehingga jumlah mencecah 1,000 orang akan dapat kita santuni. Sebagai wakil-wakil rider, kami mengucapkan terima kasih untuk usaha daripada pihak Yadim dengan program seperti hari ini menyantuni rider Food Panda. Kami rasa sangat berbesar hati atas keprihatinan yang ditunjukkan oleh pihak yang memberi sumbangan hari ini. Dalam majlis ini, seramai 100 penghantar makanan menerima bantuan makanan dan pengisian minyak motosikal bernilai RM5 setiap seorang. Baik, berita pagi Sabah berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.